都常不来的弟兄姐妹会来。Saya bersyukur hari ini boleh melihat banyak saudara-saudari yang sudah lama tidak hadir, akhirnya sore hari ini boleh ada di tengah-tengah kita kembali. 因为今天是特别的日子，就是我们的这个庆祝主耶稣的复活节。 Karena hari ini adalah hari yang spesial bagi kita, di mana kita sama-sama memperingati hari kesengsaraan dan hari kebangkitan dari Tuhan kita. 刚才我们读了这个经文马太福音23章34节。 Tadi kita sudah membaca Matius pasal 23 ayat 34. 讲到说这个我的题目就是奇妙的爱。 Tema kita hari ini adalah kasih yang ajaib. 我相信今天这个世界不是单单缺乏食物，而是缺乏爱。 Saya percaya kehidupan kita di bumi ini bukan hanya soal makanan saja, tetapi yang terpenting itu adalah kasih. 我们基督教的爱是很特别。 Kasih di dalam kekristenan itu adalah hal yang berbeda, spesial. 很特别为什么很特别呢？ Mengapa berbeda dari yang lain? 因为我们的爱是从上帝来的。 Karena kasih di dalam kekristenan adalah bersumber dari Allah. 上帝的爱是一个奇妙的爱。 Kasih Allah adalah kasih yang luar biasa. 为什么说上帝的爱是奇妙的爱呢？ Mengapa luar biasa? 因为上帝的爱是永恒的爱。 Karena kasih Allah kepada kita adalah kasih yang kekal adanya. 那个永恒什么意思？ Apa artinya kekal? Kasih yang kekal. 所以很久很久以前， Jadi di zaman yang dulu lama sekali, 那个很久很久以前有几年以前呢？ waktu yang lama itu ada berapa lama ya? Berapa tahun? 你记得这个永恒这个数目多少？ Apakah Anda tahu itu jangka waktunya ada berapa lama zamannya? 那个永恒那个数目angka kekal itu berapa？你的数目那个永恒是那个数目多少？ Kekekalan. Berapa panjang kekekalan itu? 我们今天所知道的最大的数目就是1兆1 triliun Yang bisa kita tahu itu 1 triliun ya. 在台湾有没有人有财产1兆？ 有也不敢。 Ada yang 1 triliun? 有，郭台铭还有谁啊？长荣还有那个什么宋承庆，某什么？张金某，台语的还有那个什么长庚的那个什么王永庆大概他的财产会有1兆台币。 Mungkin mereka punya uang yang sebanyak itu. 在美国呢，有没有人有1兆美金？ Di Amerika bagaimana? Apakah punya uang sejumlah sebesar itu? 没有，他们有的是大概0.1兆，有0.1兆0,1 triliun。 Oh ya, mereka hanya punya 0,1 triliun. 0.1兆已经台币几兆了？3兆了，大概所以你看这个1兆的数目，1兆几个零啊？1 triliun berapa nolnya? 我们中文很特别，1万几个零？1 ribuan 10个零1万在过去呢，1亿几个零，再加4个零，8个零，4 nol, 8 nol。 1兆几个零？1 triliun 4个零所以你要记得上帝怎么给你很多钱呢？你不会算啊banyak duit tak bisa hitung. 1万几个零？3个零，1亿几个零？8个零，1兆几个零？12个零，这样上帝会祝福你。上帝说我要给你钱，你不会算的怎么办？ Tuhan mau kasih uang tapi kita tidak bisa hitung. 1兆12个零，如果你写下来，大概这样长Kalau ditulis paling pendek hanya sebesar nggak sampai 1 jari begitu. 那永恒有几个零？ Nah kalau yang kekal itu berapa panjang? Berapa nol? 从基隆一直写到屏东超过那个从台湾一直拉到美国，那个零还
Ya dari Taiwan sampai Betul. ke Amerika juga nggak sampai, nggak cukup. 所以你想一想，那个永恒有多长 Berapa panjang kekekalan itu? 啊？有多长？说不出来，无限大 Tidak bisa dihitung, tak terbatas. 啊！所以在无限大，我们的上帝是无限大的上帝 Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. 啊！他什么时候存在？ Dia ada di mana saja. 在永恒已经存 Dari 在。 kekekalan sudah ada. 我们人还没有被造，他已经存在了。 Sebelum kita dijadikan Tuhan itu sudah ada. 那请问这个上帝呢？还没有人，还没有天使之前，他是三位的上帝。 Dan Allah yang kekal itu adalah Allah yang Tritunggal. 啊，他是三位，不 Allah 是一位，不是一位。 ya, Allah satu substansi tetapi memiliki 3 person, 3 pribadi. 啊，不是一位。 Bukan satu pribadi. 如果他是一位啊，如果他是一位， Jika Allah itu satu pribadi, 他在永恒之极刻孤独伶仃，知道孤独伶仃吗？啊， di dalam 英语文叫 kekekalan 做什么？ kesepian. 哥斯比亚在那里是。 Tuhan akan begitu sengsara karena merasa kesepian sekali. 而且几年他孤独伶仃， Berapa lama Tuhan sendiri kesepian? 永永远远。 Dari kekekalan. 这么可怜的上帝， Wah, sungguh kasihan kalau Allah yang 但 seperti 是 itu. 感谢主，我们基督徒的上帝不是孤独伶仃的上帝， Tapi kita bersyukur Allah di dalam kekristenan bukan Allah yang kesepian. 我们的上帝是三位一体， Allah kita adalah Allah yang memiliki 3 pribadi. 生父、生子、圣灵， Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. 他们三位彼此相爱。 Di antara ketiga pribadi di dalam kepribadian Allah saling mengasihi. 父爱子爱圣灵，圣灵爱子爱父。 Bapa mengasihi anak, mengasihi Roh Kudus. Anak mengasihi Roh Kudus, mengasihi Bapa. Demikian Roh Kudus mengasihi Bapa dan mengasihi anak. 你看，所以我们的上帝的爱是从永恒已经有了。 Jadi kita lihat bahwa kasih itu di dalam kepribadian Allah itu sudah ada dari sejak kekekalan adanya. 后来这个上帝他们开始有一天商量， Lalu suatu ketika 3 pribadi Allah ini mereka berdiskusi, ya, melakukan perbincangan. 啊，他说：“哎，我们来创造人。” Tuhan berkata, mari kita menciptakan manusia. 像我们形象一样。 Mari kita ciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. 后来他说好，就造了亚当跟夏娃， Lalu Allah menciptakan Adam dan Hawa. 使这个亚当跟夏娃能够享受上帝的爱。 Adam dan Hawa diciptakan supaya mereka bisa menikmati kasih bersama-sama dengan Tuhan. 不是能够享受上帝的爱， Dapat menikmati berkat kasih. menikmati kasih Allah Allah。哎，所以我们人类被造的，希望我们能够享受这一位上帝的爱。 Jadi saudara, kita diciptakan supaya kita bisa menikmati kasih Tuhan. 但是很可惜， Tetapi sangat disayangkan sekali. 亚当夏娃后来犯了罪， Pada akhirnya kita tahu Adam dan Hawa berdosa. 所以那时候就没有办法享受上帝的爱。 Sehingga mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan. 后来人类堕落了，后来他们的爱都变了。 Akhirnya semua umat manusia jatuh di dalam dosa sehingga kasih di antara sesama manusia itu juga mulai berubah. 所以今天我要跟大家分享，这个人类的爱跟上帝的爱不一样。 Oleh sebab itu sore ini saya ingin mendiskusikan bagi kita bahwa kasih di antara sesama dengan kasih Tuhan itu berbeda adanya. 人的爱是已经堕落的人的爱， Kasih manusia adalah kasih karena kejatuhan. 我想到了有5层，第1层、第2层、第3层、第4层到第5层，5 tingkat。 Saya berpikir ada 5 tingkat, 5 tingkat kasih. 最什么呢？最低的爱是什么爱呢？ Yang paling rendah adalah kasih apa? 就是
自私的爱。 yaitu kasih yang bersifat egois. 这个自私的爱呢是怎么样呢？是要满足自己，牺牲别人。 Kasih yang egois itu yaitu kasih yang berusaha untuk memuaskan keinginan diri sendiri tetapi melukai orang lain. 有没有这样的人？ Apakah ada orang seperti ini? 很多，可能是我。 Banyak sekali, mungkin itu saya. 我很想跟你做朋友，因为什么呢？我可以利用你。 Saya ingin berteman, saya rindu sekali berteman dengan Anda. Mungkin saya bisa memperalat Anda. 不可以借你的钱啊。 Boleh nggak pinjam duit dari Anda? 很多人，他很聪明的，他很会电脑哎。 Oh, dia itu begitu pintar, dia itu mahir komputer. 我跟他做朋友，如果我的电脑坏了，可以帮忙一下。 Saya ingin jadi berteman dengan dia. Kalau komputer saya rusak, dia mungkin bisa menolong saya. 但是终有一天呢，他没有办法帮助我了。拜拜。 Tapi kalau suatu ketika teman kita tidak bisa menolong kita, lalu kita mengucapkan bye-bye dengan dia. 还记得1个月前我讲到扫罗， Masih ingat bulan yang lalu saya pernah berkhotbah tentang Paulus, 扫罗， Saulus, 扫罗那个国王， Saul. 对，以色列的第一个王叫做扫。 Raja pertama dari bangsa Israel. 你看扫罗，他很爱大卫。 Saudara lihat Saul itu begitu mengasihi Daud juga. 为什么他爱大卫呢？ Mengapa dia mengasihi Daud? 因为大卫杀了歌利亚。 Karena Daud itu berhasil membunuh musuh-musuhnya. 歌利亚， Goliat. 所以这个扫罗怕歌利亚，歌利亚出来了，我没有办法。现在大卫杀了歌利亚。 Saul takut kepada Goliat, tapi sekarang ada Daud yang bisa mengalahkan Goliat. 哇，他喜欢大卫。 Wah, dia begitu senang sekali dengan Daud ini. 大卫，你不要回家， Dia berkata, Daud, kamu jangan pulang ke rumah. 你住在我的皇宫， Kamu tinggal di istana saja. 因为你对我有好处啊。 Ya, karena kamu berguna bagi berguna bagi saya. Ya. 后来他常常出去打仗，每一次大卫得胜了。 Lalu Daud terus-menerus berperang, diutus oleh Saul, tapi terus menang di dalam peperangan. 有一天他们出去打仗的时候， Suatu ketika mereka berperang, 他们大大的得胜，大大的得胜， mereka melakukan peperangan yang besar pada waktu itu. kemenangan besar。 Mendapat kemenangan yang besar. 后来他们回家的时候， Dan ketika pulang ke istana, 很多女生就开始唱歌。 banyak anak-anak gadis, anak-anak perempuan menyambut mereka dengan puji-pujian di jalan. 扫罗杀千千，大卫杀万万。 Mereka berteriak, Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. 哇，万万跟千千差10倍啊！ Berlaksa-laksa dengan beribu-ribu itu beda sekali jauhnya. 所以扫罗听了，他心里很难过。 Jadi ketika Saul mendengar pujian dari para wanita itu, hatinya menjadi susah hati. 他本来是爱大卫， Sebenarnya dia mengasihi Daud. 现在他的爱变成恨， Sekarang kasihnya mulai berubah menjadi kebencian kepada Daud. 要想杀大卫。 Dan dia berpikir bagaimana caranya untuk membunuh Daud. 为什么看起来他很喜欢大卫，突然之间要杀大卫？ Mengapa awalnya begitu mengasihi Daud, tetapi sekarang pada akhirnya dia berubah kasihnya menjadi ingin membunuh Daud? 因为他的爱是自私的爱。 Karena kasihnya adalah kasih yang bersifat egois, mengasihi diri sendiri. 今天很多这样的事情。 Saudara, hari ini banyak hal yang seperti ini terjadi di tengah-tengah kita. 我们常常跟别人做朋友啊，看到他对你没有好处了，都不要靠近过去了。 Kita sering berteman dengan orang lain, kita menilai bahwa apakah orang itu menguntungkan kita atau tidak. 这个是对低级的。 Saudara, ini adalah kasih yang paling rendah. 第二层。 Nah, yang kedua, tingkat 2. 第二层的就是什么？亲爱的。 Adalah kasih dengan keluarga. kasih di dalam keluarga. 先有亲才有爱。 Ada relasi di dalam keluarga maka ada kasih. 所以没有一个人不爱他的儿子嘛。
Bukankah kita setiap kita mengasihi anak-anak kita? 啊，谁说我不爱我的女儿，我不爱我的儿子？谁？没有啊。 Tidak ada orang yang mengatakan saya tidak mengasihi anak saya. 在我们当中也是，每一个人都爱他的爸爸妈妈。 Setiap orang juga mengasihi keluarga papa mamanya. 刚才我跟江先生聊聊天了， Tadi saya dengan Jiang先生berbincang-bincang. 他说他现在已经退休了， Dia katakan dia sudah pensiun. 他现在做什么呢？专门照顾妈妈。 Sekarang pekerjaannya khusus merawat mama. 为什么？ Mengapa? 因为他爱妈妈。 Karena dia mengasihi mama. 这个是什么呢？这是亲爱。 Saudara, ini kasih di dalam keluarga. 因为我们爱我们的小孩子， Kita mengasihi anak-anak kita 因为他跟我有关系， karena dia memiliki relasi dengan kita. 在他里面有的基因，在他里面有我的 DNA。 Di dalam diri anak kita itu memiliki benih dari kita, memiliki DNA. 他的面孔跟我差不多。 Bentuk fisiknya mirip dengan saya. 如果有人说，看到你的儿子像你一样的，我高兴得不得了。 Kalau ada orang bilang, anakku mirip dengan wajahmu, kita merasa senang. 但是我跟你说，我3个小孩子，没有一个像我，都是 Tapi 像 saya 我 mau 妈妈。 katakan, 3 orang anak saya tidak satu pun yang mirip dengan saya, semua mirip mamanya. 但是但是他们的里面呢，有一些像我啦。 Tapi di dalam hati mereka punya mirip dengan saya, sifat mereka. 所以我们爱我们的小孩子，为什么呢？因为他的声音呢很像我，他走路也很像我。 Jadi kita mengasihi anak kita karena suaranya mirip kita, sifatnya juga mirip kita, cara dia berjalan juga mirip dengan kita. 所以这个是第2层爱，就是什么呢？亲，因为有亲才有爱。 Inilah kasih yang tingkat 2 karena kita memiliki relasi, kita jadi ada kasih di dalamnya. 好，这个是第2层。 Ini kasih keluarga, kasih yang nomor 2, yang 第 tingkat 2 2. 第3层呢？ Yang 第3层呢？ tingkat 3就是爱情， yaitu adalah kasih antara lawan jenis, 夫妻的关系。 kasih antara suami istri. 因为你先爱，你才跟他结婚嘛，对不对？ Karena engkau mengasihi dia, maka engkau menikah dengan dia. 刚才那个跟小孩子说，因为他是我的儿子，我才爱他。 Tadi tingkat yang kedua itu karena dia adalah anak saya, maka saya mengasihi dia. 爱是放在后面， Itu kasih di belakang. 先有亲才有爱。 Memiliki relasi baru memiliki kasih. 但是第3呢， Tapi yang 因为 ketiga, 有爱才有情， karena punya kasih dulu baru menjalin relasi. 对不对？ Benar 你先 tidak? 认识你的老公嘛，你先认识你太太嘛，认识了很久啊，考虑了这个哪一个比较好？ Kita pertama-tama kali melihat dulu ini laki-laki mungkin bisa menjadi suami saya, yang mana, lalu kita pilih, lalu kita 才决定 memutuskan 爱他，爱上了他， Mengasihi 我才跟他有亲结婚。 lalu kita memulai jatuh cinta dengan dia, lalu kita membina relasi dengan dia. 这个爱比第2个爱更大。 Kasih yang ini lebih tinggi dari kasih yang nomor 2 tadi. 为什么呢？ Mengapa? 你同意吗？ Apakah engkau setuju? 夫妻的关系要比亲子关系更好。 Kasih suami istri harus lebih baik daripada kasih dari orang tua dengan anak. Kasih dalam keluarga. 中国人不同意。 Orang Chinese biasanya kurang setuju, tidak setuju. 我听过一个中国人怎么说啊？ Saya mendengar orang Tiongkok berkata demikian. Orang Tionghoa. 因为他说什么呢？他说我可以说她是我的前妻， mantan istri。 Dia adalah mantan istriku. 但是我不可以说她是前母啊。 Tapi saya tidak bisa berkata kepada mama saya adalah mantan mama saya. 可以吗？ Apakah bisa saudara katakan kepada mama? Oh, itu mantan mama saya. 前妻。 Ini mantan istri. 所以呢，我们应该是爱妈妈超过爱太太。 Jadi seharusnya kasih saya kepada mama itu lebih tinggi daripada kasih saya dengan istri, suami istri. 但是基督教说不是， Tapi pengajaran di dalam Alkitab berbeda. 伊斯兰教更糟糕。
yang rekan-rekan kita yang Muslim lebih berbeda lagi. 他不喜欢太太再娶一个 Kalau dia 三 tidak 个四个， suka dengan istrinya, maka dia akan pergi cari yang istri nomor 2, nomor 3, nomor 4. 为什么？因为他这个不太重要。 Karena mungkin yang merasa nomor 1 kurang penting. 这个夫妻的爱不太重要。 Kasih suami istri kurang penting. 但是基督教不是这样。 Tapi di dalam kekristenan bukan begitu. 圣经怎么说呢？ Bagaimana Alkitab berbicara kepada kita? 创世纪第2章， Kejadian pasal yang kedua, 他说，一个男人要离开父母，跟妻子成为一体。 Alkitab memberitahukan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan keluarganya, meninggalkan papa mamanya, bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging. 你要结婚，你应该跟爸爸妈妈分开，不是说你会把他丢掉，不是啊，你不靠他了啊，你已经独立了，你跟你的太太什么成为一体。 Kalau saudara mau menikah, saudara harus meninggalkan keluarga lama saudara, papa mama, dan bersatu dengan istri saudara. 这个你说bersatu，圣经说satu daging menjadi satu daging， 成为那个一体不是一体啊，成为什么一个肉啊， menjadi satu daging adanya. 你把它分开来怎么样？ Bagaimana kita memisahkan yang satu daging ini? 受伤， Pasti akan terluka. 所以呢，夫妻的关系不是一般的关系，这个比亲子关系更高。 So relasi antara suami istri itu lebih tinggi daripada relasi antara orang tua dengan anak. 还有耶稣也曾经在以弗所书第5章那边告诉我们。 Kemudian Alkitab di dalam Efesus pasal 5 memberitahukan kepada kita. 他说了，夫妻关系像什么呢？ Alkitab memberitahu bagaimana relasi hubungan suami istri di 好像 dalamnya. 基督跟教会的关系。 Relasinya adalah seperti Kristus dengan gerejanya. 耶稣基督牺牲自己，为了要拯救他的教会。 Yesus Kristus mengorbankan dirinya demi menyelamatkan gerejanya. 你看夫妻的关系，耶稣没有说耶稣跟教会的关系好像是爸爸跟儿子的关系，不是这样。 Alkitab tidak memberitahu kita bahwa relasi Yesus Kristus dengan gerejanya seperti seorang orang tua dengan anaknya. 不是， Bukan. 它是像丈夫跟妻子。 Tetapi antara suami dengan istrinya. 所以你看这个关系多重要。 Saudara, kita belajar bahwa relasi suami istri begitu penting. 但是我们看今天呢， Namun hari ini kita melihat 很多家庭呢， banyak keluarga 把孩子看得比自己的配偶更重要。 meletakkan anak lebih penting daripada pasangannya. 有的爸爸爱这个孩子，有的妈妈比较爱那个孩子。 Ada suami yang lebih mengasihi istri anak si A, dan istri mengasihi anak si B begitu. 后来他们 adiknya. 家里面变成很多派啊，有个国民党，有的什么民进党。 Akhirnya di dalam keluarga menjadi terpecah-pecah menjadi banyak partai. 他们为什么这样呢？因为他们没有不懂基督教的事。 Mengapa keluarga bisa terpecah? Karena mereka tidak paham tentang relasi yang diinginkan oleh gereja, diinginkan oleh Tuhan di dalam relasi suami istri. 所以再次第一层就是知识的爱 Maka yang pertama adalah kasih yang egois。 egois. 第二层就是 Tingkat 2, 亲爱。 kasih relasi suami orang tua dan anak. 第三是爱情。 Yang kedua adalah kasih antara suami istri. 第四呢？ Dan yang keempat, 我们 tingkat 读一 4. 段经文好了。 Kita lihat bagian Alkitab. 我们来看那个马太福音一起看马太福音。有圣经的可以看马太 Mari 福音 kita melihat kitab Matius. 第7章12节。 Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang12 ke-12. 所以无论何事，你们愿意人这样待你们，你们也要这样待人，因为这就是律法和先知的道理。 Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 这个爱呢，我说的是主动的爱。 Saya mengatakan kasih ini adalah kasih aktif. Oke, kasih yang aktif. 我们先去爱别人。 Yaitu kita berinisiatif dulu mengasihi orang. 如果你希望别人尊重你， Kalau engkau menginginkan orang menghargai dirimu, 你要先尊重别人。 maka engkau harus lebih dahulu menghargai orang lain. 你希望人家爱你， Engkau ingin orang mengasihimu, 你先去爱别人。 engkau harus terlebih dahulu mengasihi orang itu. 你希望别人帮助你， Engkau mengharapkan bantuan pertolongan dari orang, 你先去帮助别人。 maka engkau harus terlebih dahulu 你 memberikan bantuan. 先开始。 Semuanya mulai dari Anda duluan. 但是今天的我听过人家这样怎么说？ Tetapi hari ini saya mendengar, 如果你对我好， jikalau engkau baik kepada saya, 我对你更好； saya akan lebih baik lagi. 你对我不好，我跟你更不好， Engkau jahat dengan saya akan lebih jahat lagi. 是不是？ Apakah 听过吗？ pernah dengar? 不是单单听，我说过。 Bukan hanya dengar saja, saya percaya kita pernah mengatakannya. 你对我好，我对你更好。 Kamu berbuat baik dengan saya akan lebih baik terhadapmu. 但是圣经的教导不是这个， Tetapi pengajaran Alkitab tidak demikian adanya. 你还没有对我好，我先对你好。 Sebelum engkau berbuat baik kepada saya terlebih dahulu berbuat baik kepadamu. 因为我的邻居邻居我刚刚搬到家搬到这里了，我认识一个邻居他还没有对我好，我先对他好。 Kalau ada tetangga yang pindah di sebelah kita tidak kenal dia belum berbuat baik kepada kita, tetapi kita berbuat baik membantu dia terlebih 可 dahulu. 能你在火车上见到一个人需要帮忙Kalau kita di stasiun kereta api kita melihat orang yang membutuhkan bantuan, 你先去帮忙。 saudara harus membantu dia terlebih 你 dahulu. 不要说，他没有帮忙过我干嘛去帮忙？ Engkau tidak boleh berpikir dia tidak pernah membantu saya tidak kenal dia, mengapa saya harus membantu dia terlebih dahulu? 在基督教里头不是这样， Nah, di dalam kekristenan tidak seperti itu. 我们主动去关心别人。 Kita harus terlebih dahulu aktif untuk memperhatikan dan mengasihi orang lain. 可能我们会想，万一我帮助他，以后他不帮助我，那怎么办？ Mungkin kita di dalam benak kita berpikir begini, kalau saya bantu dia, tapi lain kali dia tidak tidak punya kesempatan untuk membantu saya, bagaimana? 他不想帮助我， Atau dia tidak berpikir dan dia tidak ingin menolong saya, 那怎么办？ ini bagaimana? 不要管他。 Jangan pedulikan. 这是基督的教导。 Saudara, inilah pengajaran Kristus. 所以我们要主动去。 Jadi kita harus mengasihi dengan aktif. 这是第几层？ Ini yang kasih yang keempat. 那第五层呢？ Nah, yang kelima, saudara, 就是刚才我们读的经文， itu yang tadi kita baca sama-sama. 路加23章 Lukas pasal 23 34节， ayat 34. 耶稣在十字架上面说什么呢？ Yesus di atas kayu salib apa yang dikatakan? 父啊，赦免他们， Ya Bapa, ampunilah mereka 因为他们所做的，他们 karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 这个爱是什么呢？ Kasih ini. 能够去爱仇敌， Kasih ini adalah kasih yang seperti apa? Kasih yang mengasihi musuh. 这个很不容易。 Ini sungguh tidak mudah. 你可以爱你的邻居， Kita bisa mengasihi tetangga kita. 你可以爱你的儿子， Kita bisa mengasihi anak kita. 你可以爱你的太太， Mengasihi istri, suami kita. 你可以爱你的弟兄姐妹， Kita bisa mengasihi saudara-saudara kita. 你可不可以爱你的仇敌？ Bisakah engkau mengasihi musuhmu? 这个是最高的。 Saudara, ini kasih yang paling tinggi. 耶稣基督已经显现了这个， Yaitu kasih yang dipraktekkan, yang diperlihatkan oleh Kristus kepada kita semua. 这边 ，OK， 好，所以耶稣基督在十字架上， Ketika Yesus di atas kayu salib, 你知道耶稣在十字架上痛不痛？ tahukah engkau bahwa Yesus di atas kayu salib itu begitu mengalami penderitaan? 我常常跟我曾经带几个外老看耶稣受难记，刚才你看得到的 Saya sering membawa orang TKI， TKI untuk menyaksikan film yang tadi kita saksikan 他 bersama. 们哭了。 Ketika menontonnya, bisa menangis. 我说你有什么感受？
Saya bertanya, apa yang Anda rasakan kepada mereka? 很可怜，很可怜。 Mereka mengatakan sungguh kasihan. 我说你不能可怜耶稣， Saya katakan engkau tidak perlu mengasihi, 你要 mengasihani. 你要感谢他， Engkau harus berterima kasih kepada Tuhan 因为他愿意做这个事情， karena Tuhan rela melakukannya. 他为我们死， Dia rela mati bagi kita. 他没有错， Dia tidak bersalah. 但是人要把他钉十字架。 Tapi manusia ingin menyalibkan dia di atas kayu salib. 而且这一些人把耶稣钉的时候， Bahkan ada orang tertentu yang ketika menyalibkan Yesus, 这个很痛苦。 ini sangat menderita. 为什么他还没有被钉十字架，他要被用些什么？要用鞭打。 Karena sebenarnya sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, sebelum dipaku di atas kayu salib, dia mengalami 鞭打、杖木。 dicambuk oleh para serdadu. 本来是那个谁啊，比拉多呢，希望能够鞭打耶稣。 Sebenarnya Pilatus hanya ingin mencambuk Yesus saja. 后来他告诉那个犹太人，你看，他已经很痛苦了，够了吧？ Lalu dia membawa Tuhan Yesus memperlihatkan kepada semua orang-orang Israel, lihatlah, dia sudah menderita. Apakah tidak cukup? 他们说不够， Mereka seolah mengatakan tidak cukup. 要钉十字架。 Mereka katakan salibkan dia. 那个鞭打39次， Saudara, Yesus waktu itu sudah menderita cambukan 39 kali. 你看他的那个鞭打有5个钩， Saudara lihat di mata cambuk itu, di bagian ujungnya itu ada cakar begitu ya. 5该弹了啊，5个钩。 Ada kaitan di dalamnya, ada besi. 为什么39次？ Mengapa 39 cambukan? 应该是40次。 Harusnya 40 cambukan. 为什么变成39呢？ Mengapa jadi 39 kali? 因为在他们罗马帝国呢，打了40次的，如果你算错了，多了1次啊，那个鞭打的人也要白吃。 Karena di dalam peraturan serdadu Romawi, mereka harus kalau kelebihan memukul 1 kali cambuk, maka mereka yang akan mengalami hukuman. 宁可少1个。 Jadi dikurangi 1 cambukan. 如果算错了，刚刚好。 Juga salah hitung masih mendingan, mungkin masih 所以 mencapai 他们 40. 每次说呢，耶稣被鞭打40减1次。Setiap kali Yesus dikatakan bahwa Yesus dicambuk 40 kurang 1. Setiap kali 40 kurang 1, 39 kali cambukan. 39次乘5多少？ Dikali 5。 39 kali 5. 195，所以在耶稣的背后有195个伤口。Sorry. Saudara, jadi di bagian tubuh Yesus Kristus itu karena cambukan itu memiliki 195 luka yang ada di dalam tubuh Yesus Kristus. 你想一想，你把我的背后用点195，满的。 Coba saudara pikir sebanyak 100-an itu 195 titik luka itu bonyok kamu punya punggung. Itu Yesus bebet. Jadi itu sudah hancur dagingnya. 后来耶稣要背自己的十字架到各个他。 Bukan hanya itu saja, akhirnya Yesus Kristus juga harus memikul salibnya sendiri berjalan menuju ke bukit Golgota. 那个十字架重不重啊？ Salib dan kayu salib itu apakah berat? 很重， Sangat berat. 因为很大。 Karena sangat besar sekali. 应该是那个十字架就，如果耶稣的高度165，那个十字架应该是要2.1米啊。 Kalau Tuhan Yesus itu 165 tingginya, palang salib itu lebih tinggi dari tubuh Yesus. 应该很重啊。 Saudara, berat sekali palang 对 itu. 耶稣自己抬。 Yesus harus memikulnya beban itu. 到中间呢， Sampai ke tengah 兵 jalan. 丁看了耶稣说不行， Itu prajurit melihat Yesus sudah tidak mampu lagi memikul, menahan beban itu. 再继续背上去呢，果然还没有到科科塔，耶稣在路上已经死掉了。 Mungkin saja sebelum sampai di Golgota, Yesus Kristus sudah mati di tengah jalan. 如果耶稣还没有到科科塔，还没有被钉死啊，这个兵丁呢要受刑罚。 Kalau Yesus Kristus itu tidak sampai di Golgota, mati di tengah jalan, maka prajurit itu akan mengalami hukuman.
所以呢，他就勉强一个人来代替他。 Maka prajurit itu mencari salah seorang di antara kerumunan itu, memanggil mereka untuk memikul salib Yesus. 耶稣没有力气了， Yesus sudah tidak punya tenaga. 他从昨天下午一直到被钉十字架没有睡觉， Dia sudah dari subuh tidak pernah tidur sampai sore, 没有吃饭， tidak makan, 没有喝咖啡。 tidak minum kopi. 我们常常熬夜喝咖啡，耶稣没有喝咖啡没有啊？所以你看耶稣累得不得了。 Saudara, apakah saudara bisa merasakan bahwa tubuh Yesus itu begitu lelah sekali? 啊，所以到了哥哥他又在被钉， Dan ketika tiba di Golgota masih harus dipaku lagi. 我的重量70， berat badan saya 70， Berat badan Pak Max 70 kilo. 算耶稣瘦一点60， Misalnya Tuhan Yesus itu 65, 60，他被钉十字架，两个手、两个脚被钉，就是有4个点，每一个点担当15公斤。 Jadi berat badan Tuhan Yesus 60 itu dibagi menjadi 4 titik karena ada 2 tangan dan kaki yang menanggung bebannya. Jadi dibagi rata kurang lebih 15 kilo menahan beban. 几个小时了， Berapa lama di atas kayu salib? 很多人说他要6个小时。 Ada yang mengatakan, banyak yang mengatakan 6 jam di atas kayu salib. 他用什么来担当他的身体？用伤口啊， Bagaimana dia menahan beban tubuhnya di atas kayu salib? 用伤口dengan luka。 Ya, dengan paku yang tertancap di tangannya dan terluka itu, dia menanggung bebannya 你想 sendiri. 一想，你买施包那个4公斤的米这样抬， Coba saudara pikir kalau saudara membeli beras 4 bungkus 4 kilo punya， 4 kilo ditahan, dipegang dengan tangan sebelah 重不 kanan. 重？ Berapa tidak? 你用你的伤口这样6个小时， Coba 6 jam ditahan. 看耶稣。 Saudara, apakah kita bisa melihat penderitaan Yesus di atas kayu salib? 通常人家被钉十字架的人是这样，痛到一个地步呢， Saudara, orang yang dihukum di atas kayu salib itu begitu menderita sekali, begitu sakit, 而且他没有办法分娩， dan yang nggak bisa， tidak bisa dan Yesus tidak pingsan di atas kayu salib. 因为这个十字架，这个钉十字架，它的藏在哪里呢？就是你一直痛苦而不能分娩。 Ya, jadi orang yang dihukum di atas kayu salib itu dia akan mengalami kesakitan dan tidak bisa mengalami pingsan begitu, tidak sadarkan diri. 哦，所以很痛很痛。 Jadi Yesus tetap sadar dalam kondisi 6 jam dan mengalami penderitaan. 大部分的人如果被钉十字架，就怎么减轻他的痛苦呢？就骂那个把他钉十字架。 Kebanyakan orang ketika mengalami sakit di atas kayu salib itu yang begitu menderita, maka dia akan mengeluarkan kata-kata kebencian yang memarahi orang-orang di sekitar, 咒诅这些人，咒诅他们。 mengutuk mereka. 你把我钉十字架，有一天你也是被钉十字架。 Engkau menyalibkan saya, suatu kali engkau juga akan disalibkan. 哦，他用这样的把他的那个里面的那个怒气全部 Jadi dia dengan orang yang disalibkan biasa dengan penuh amarah akan mengeluarkan kata-kata kutukan kepada orang-orang di sekitarnya. 但是耶稣呢不一样， Tapi Tuhan Yesus berbeda. 耶稣还是说父啊，赦免他们， Yesus malah mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, 因为他们不知道他们所做。 karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 这是上帝的爱， Saudara, inilah kasih Tuhan. 爱仇敌。 Mengasihi musuh-musuh. 耶稣不是单单嘴巴讲而已。 Yesus bukan hanya dengan mulut saja mengatakan itu. 马太第5章，耶稣教导你要爱你的仇敌，为那逼迫你的人祷告。 Matius pasal 5, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, engkau harus mengasihi musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayamu. 不是嘴巴讲。 Bukan di mulut saja. 我曾经跟一个和尚商量的时候说，我们的佛教也有这样的教导，说我们要爱我们的仇敌啊。和尚，和修， biksu. Oh ya, biksu juga mengatakan bahwa di dalam pengajaran mereka juga mengajarkan tentang kasih. 哦，要爱你的仇敌啊。 Kasihi musuh.
但是我说，对，那个是用嘴巴讲的。 Saya katakan ya betul, tapi itu hanya di mulut saja. 但是耶稣不是用嘴巴讲的， Tapi Yesus bukan hanya di mulut. 他最痛苦的时候， Pada saat detik-detik dia mengalami krisis, kesakitan yang luar biasa. 他说赦免他， Dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. 这是基督的爱， Saudara, inilah kasih Kristus. 这个爱应该是我们每个基督徒有的， Saudara, kasih Kristus ini setiap kita sudah ada di dalam hati kita. 应该是有的， Harusnya ada di dalam hati kita. 因为我们知道耶稣实在是这样，为了要赦免我的罪。 Karena kita tahu Yesus disalibkan itu demi kita, demi menebus dosa-dosa kita. 现在别人得罪我， Sekarang ini kalau ada orang yang menyakiti hati kita, 我能爱他吗？ apakah saudara tidak bisa mengasihi? 很难，很难。 Tentu kita harus belajar mengasihi. 我刚才早上我跟我的儿子说，我们要去，我给他看，我被罚，因为乱停车。 Tadi saya bicara dengan anak saya bahwa kita akan mengunjungi dihukum ya 我被罚也乱停 karena 车。 salah parkir mobil. 我停在那里，我停在我的办公室的门口， Saya berhenti di depan kantor saya, 但是刚好后来是有红线， tapi di situ ada garis merah. 我停一下子开门， Saya berhenti sebentar buka pintu mobil. 由民间本路本路不是警察，民间经过，他拍我的车子。 Ada orang yang lewat lalu memfoto posisi mobil, 交给警察 lalu dibagikan ke polisi. 后来警察就寄给我红单， Lalu polisi mengirimkan surat peringatan. 不是红单， Tentang 红色的单。 surat tilang. Surat tilang. 我们台湾说红单就是出来地了啊，哎， Usul hongpao. 红包很好，红单啊，我看了，看到 Ketika saya lihat, 民间，你说这个人太没有事情做了。 saya lihat, wah orang ini rasanya kok kurang kerjaan sekali. 我很想说找他们揍一下， Saya berpikir saya ingin cari orang itu dan akan 当就回来， perhitungan dengan orang itu. 但是后来我想住啊， Tapi akhirnya saya berpikir, 我， Tuhan tolong saya beri saya kesabaran. 我今天要去讲道了。 Hari ini saya mau berkorban. 我要告诉别人说，上帝赦免 Saya 他 mau 的爱他的仇敌啊！ berkorban tentang kasih Yesus Kristus mengasihi musuh-musuhnya. 我这觉得有错啊，我在红线啊。 Tapi sebenarnya saya punya salah di sini. Saya berhenti di garis yang merah. 虽然这是我的办公室，但是我这个那个也是人本来是啰嗦，但是他也没有错嘛。 Meskipun itu di depan kantor saya. 所以我们在我们的心里面有很多仇恨。 Maka di dalam hati kita biasanya memiliki Dendam. dendam. Oke. 好，你知道最近印尼的羽毛球员， Apakah Anda tahu di Indonesia ada seorang 这个羽毛球队， tim bulu tangkis? 他们到 Birmingham 英国那里去比赛， Mereka ke England untuk bertanding berlomba. 他们到了那里，后来 Ketika sampai di sana, 他们开始打了， mereka bermain, mereka berlomba. 第一场他们赢了， Partai pertama menang. 突然那个有人来说你们不能再打了， Tiba-tiba ada yang panitia yang datang mengatakan kalian tidak boleh berlomba lagi. 回到饭店 Pulang kembali ke hotel， hotel. 不能坐巴士车，要走路。 Tidak boleh naik mobil, tapi jalan kaki ke hotel. 到了饭店不能坐电梯，要爬楼。 Sampai di hotel tidak boleh naik lift, harus jalan kaki sampai ke kamar. 他们说什么事啊？ Mereka heran, ada apa rupanya? 他说5天前你来， Mereka mengatakan, kenapa? Mereka jawab, 5 hari ketika kalian datang. 5天以前 Oh, 5 hari yang lalu. 你来，原来在那个飞机上有一个人有疫情， Kalian itu satu pesawat dengan salah satu penderita COVID. 所以呢，你们不能的。 Maka kalian tidak boleh bertanding.
但是他们说，那我们接触很多人，为什么他们没有啊？他们可以打啊？ Nah, tapi kami juga dengan orang-orang lain, kenapa mereka boleh bertanding? 我来到这个球场呢，见到很多人啊。 Saya juga bertemu banyak orang. 啊，为什么我们不行？他也，我在飞机上，那个人是谁？我们又不知道。 Orang di pesawat itu saya juga tidak kenal. 现在如果我有啊， Sekarang kalau 我 saya 来到这个球场呢，接触很多人，所有的人也不知 saya ada 道。 sakit. Ketika saya berrelasi dengan orang-orang yang ada di lapangan itu, mereka juga akan terpapar. 那个他们的那个委员说，不管什么，反正你不能打。 Panitia mengatakan bagaimanapun kalian tidak boleh ikut berlomba. 他们花了很多钱呢。 Mereka sudah menghabiskan begitu banyak biaya. 啊，而且他们在哪里呢？又被隔离10天。 Bahkan mereka sudah harus menjalani karantina selama 14 hari. 10天。 10 hari. 他们生气。 Mereka marah luar biasa di dalam hati. 到现在他们 Sampai hari ini masih bisa tidak terima dan masih marah. 在他们当中有好几个是基督徒，也很生气 Di 啊。 antara pemain bulu tangkis itu juga ada orang Kristen, mereka juga kecewa dan marah. 我看了这个新闻，也心里很生气啊。 Ketika saya melihat berita itu, hati saya juga marah. 但是我说主啊，求你怜悯。 Tapi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan. 我们应该是爱我们的仇敌， Harusnya kita mengasihi musuh-musuh kita. 这是基督教的教导。 Ini adalah pengajaran di dalam Alkitab, di dalam 我不知道 Kristen. 你在你们的生活当中，你对你的太太，你对你的妻子有什么仇恨，一定有曾经冲突，还是留在你心里面。 Saya tidak tahu bagaimana relasi di dalam keluarga saudara dengan pasangan saudara dengan anggota lain. Mungkin di dalamnya ada saudara, di dalam hati saudara ada kemarahan, ada kebencian. 对你、对你的孩子，你对你的爸爸妈妈，你对兄弟姐妹，你对你的朋友，还有没有仇恨在？ Terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap teman-teman, terhadap istri, mungkin kita memiliki amarah, punya dendam. 我们希望今天这个复活节， Kita berharap melalui peringatan hari kesengsaraan dan kebangkitan Tuhan Yesus, 我们可以学习像耶稣说 kita belajar seperti Yesus 父啊，赦免他们， yang berkata, Bapa ampunilah mereka. 我也赦免他们。 Saya juga ingin mengampuni mereka. 你知道在南非， Saudara tahu di 南非啊，非洲的南部，南非这个国家啊， negara di Afrika 这个 Selatan. 国家都是黑人。 Di Afrika Selatan orang penduduknya semuanya orang berkulit hitam. 啊，后来欧洲人进来， Lalu orang Eropa masuk ke sana. 后来慢慢的欧洲人就什么呢？他们少数，但是他什么？他变成控制这个国家。 Akhirnya orang Eropa menguasai negara itu. 他的总统也是欧洲人，总统也是欧洲人。 Pemerintahnya, presidennya ada orang Eropa. 都是白人， Itu orang kulit putih. 百姓都是黑人。 Rakyat semua orang kulit hitam. 好，有一个他的那个黑人的一个领袖啊，他的那个什么，比如说反对党啊，他的政府的反对党，他把他放在监牢里面去。 Ya, ada oposisi yang dari berkulit hitam mereka penjarakan. 啊，后来呢，这在里面呢，慢慢来，这个白人啊，欺负黑人呢。 Ini orang Eropa memang menekan orang-orang kulit hitam yang ada di sana. 我看过一个影片， Saya pernah melihat satu klip video. 好，影片 film， film， 看了影片那个白人呢，他对这个黑人怎么惨呢？ Saya melihat bagaimana mereka begitu sadis terhadap orang-orang kulit hitam. 那个黑人犯了什么错啊？他抓他过来， Orang kulit hitam yang bersalah itu langsung ditangkap, 叫他吃牛的粉， lalu disuruh makan makanan binatang, kotoran, kotoran sapi， kotoran 吃。 suruh makan, dihukum dengan hukuman seperti itu. 哇，那个黑人是不是打一直打吃？ Terus dipukul karena dia tidak mau, terus dipaksa untuk makan. 后来吃这个牛的粉， Akhirnya dimakan. 我们看了真可怜。
kita melihat kejadian seperti ini begitu menggenaskan. 这个是真正的故事。 Saudara, ini adalah kisah yang sebenarnya yang terjadi. 后来这个黑人就起来反抗了， Lalu akhirnya orang hitam ini, orang kulit hitam ini lalu bangkit, 我不让他。 dia memberontak. 后来这个他的领袖呢，就是Nelson Mandela， Ya, tokoh orang kulit hitam adalah Nelson Mandela, 从监牢出来了， keluar dari penjara. 带领他们看 Dia membawa Kami- orang kulit hitam untuk revolusi，革命， melakukan revolusi di negara mereka. 就把他转过来，黑人当总统。 Akhirnya berhasil menggantikan kekuasaan dari orang kulit putih 这 yang 个 dimiliki Nelson diperintah oleh Mandela， kulit hitam. 他是一个很爱主的基督徒。 Saudara, Nelson Mandela adalah orang Kristen yang mengasihi Tuhan. 他说了一句话， Dia pernah berkata, 我们要饶恕他们， kita harus mengampuni mereka. 我们不能忘记，但是要饶恕他们。 Kita tidak akan pernah lupa perlakuan mereka, tetapi kita bisa mengampuni mereka. 英文说 forgive them but not forget。 Ya. Ampuni mereka, tetapi jangan lupakan. 这个事情很难忘记， Kejadian ini pasti sulit untuk dilupakan, 但是我们要饶恕他。 tapi kita harus mengampuni. 所以虽然现在黑人当总统呢，但是他不报仇，不报仇。 Nah, sekarang ketika pemerintah dikuasai oleh orang kulit hitam, mereka tidak mengadakan pembalasan kepada orang kulit putih. 因为什么？因为他们学习耶稣。 Karena mereka belajar dari Kristus. 我们今天你是作为我们的生命当中一定有曾经有让你难过的人。 Saudara, hari ini mungkin kita juga mengalami hal-hal yang sulit untuk kita lepaskan. 可能有人得罪你， Mungkin ada orang yang telah melukai hati saudara. 要不要饶恕他们？ Maukah engkau mengampuni dia? 我们用1分钟闭个眼睛，你自己祷告。 Saudara, mari kita mempergunakan waktu selama 1 menit untuk berdiam diri sendiri, kita berdoa 我们 dalam 想 hati kita. 到我们最讨厌的人， Saudara, pikirkan siapakah orang yang paling saudara benci, yang menjadi musuh saudara. 为他祷告。 Saudara berdoa bagi dia.亲爱的天父上帝，感谢你的恩典，我们知道你爱我们主，你为我们死在十字架上，你流了你的血，你的宝血，使我的罪能够得赦免。主啊，我们要谢谢你主，Tuhan terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Engkau datang ke dunia rela mati di kayu salib Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami supaya kami bisa hari ini bisa diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan ajar kami juga untuk dapat mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. 是要求主自己带领我们，让我们也是能够有能力来去饶恕得罪我们的人。求主恩待，求主祝福我们。谢谢主，听我们下面祷告，耶稣的求，阿门。 Amin. 直接好，我们今天要领圣餐，好，我们先唱一首歌，就是十字架，十字架，勇士。